Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, saya ada satu video yang saya diminta untuk berikan reaction berkaitan tentang isu ni. Tapi sebelum kita berikan reaction berkaitan tentang hal berkenaan, saya nak bagi disclaimer dulu bahawa video-video kita yang kita buat ni adalah video reaction kita untuk kita tambah ilmu. Kita nak ambil manfaat ilmu, bukan kita nak jatuhkan sesiapa, apatah lagi memfitnah dan juga berniat jahat. Sahabat-sahabat, saya juga cadangkan kepada anda yang komen video ini nanti, pastikan komen anda adalah komen yang baik-baik. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Ambo baru ni kita tahfiz pula condong. Allah salli ala Muhammad. Orang jemput ceramah. Ambo tanya hafiz Quran belakang ni, hafiz 30 juz. Okey, 30 juz tu ada berapa muka surat? Adalah budak boleh royak. Okey, satu juz tu ada berapa lah? Ada seorang tu jawab 20 lah ustaz, 20 muka surat. Okey, satu muka surat ada berapa baris? Dah kata habis lah ni. Aku tanya lah, satu muka surat Quran ni ada berapa baris? Senyap sorang kat langit. Ustaz, ada 15 baris. Kata pani ambil biti 10 iya. Mumpanda ambil biti pani 10 iya. 15 baris satu muka surat. Amat tanya lagi, satu baris ada berapa huruf? Satu muka surat 15 baris. Okey, betul. Satu baris ada berapa huruf? Tak boleh jawab seorang habuk. Ustaz dia tak boleh jawab juga. Ustaz dia kata, ngaji siapa gitu mau ngaji. Amo kata 45. Bila? Paling sikit 30. Satu baris. Patah mau tanya lagi, huruf alif ada berapa lekor? Siapa dia boleh jawab? Huruf ba ada berapa? Huruf ta ada berapa? Allah, ustaz ngaji siapa gitu? Ha, aku ngaji taring. Di taring ada kitab tu. Siapa dia kaya? Habis saat. Ada di jabak ambo. Tengok ilmu taring habis kupah tu. Titik pada ayat lagi ada berapa dia Quran? Habis saat rahmatullah alaih. Allahu akbar. Lepas ngajar tu guru tahfiz mari jumpa ambo. Ustaz ngaji gitu mana Allah, mari mana ilmu? Kata mari ditaring. Sebab ulama taring kata sikit yang mengaji taring lebih baik satu lauk mengaji ilmu tu pak lah. Tak ada tu seperti ni. Taring ada tu di jabak ambo tak ada. Huruf alif ada berapa, huruf ba ada berapa, huruf ta ada berapa. Titik habis ayat lagi, titik dah ada berapa? Ayat lagi. Hebatnya ilmu taring tu. Ngaji lain tak temu. Taring so yang mengaji temu. Tu kalau ngaji, kalau kita ngaji tak temu juga. Allah tu. Ngajilah benar. Okey, kita dah tonton video berkenaan. Jom kita berikan reaction berkaitan tentang video ini. Tapi sekali ini saya tak nak react terus. Saya nak baca satu kenyataan yang telah di-react oleh salah seorang sahabat kita di Facebook, iaitu Ustaz Abdul Qayyum. Ustaz Abdul Qayyum pada 25 Oktober menyebutkan bahawa saya bukan nak merendah-rendahkan orang sesuka hati. Tapi hati saya yakin bahawa Ustaz budak ada masalah kesihatan mental sedikit. Dalam kurungan, tidak semestinya gila. Kerana dia bercakap seperti tiada apa-apa. Tetapi sebenarnya perkara itu tidak wujud. Macam berhalusinasi. Dengan koleksi penipuan secara terang-terangan sebelum ini, dia meneruskan penipuan terbaru bahawa dia dilantik ketua guru pondok untuk jajahan macang, manakala Ustaz Muhaizat dilantik sebagai timbalannya. Yang ni anda boleh rujuk kita punya video reaction sebelum ini. Pihak Pondok Kelantan telah menafikan pernah membuat lantikan itu dan pihak Ustaz Muhaizat pun sama. Kemudian mendakwa berceramah di Ma'had Tahfiz Pulai Condong dan telah menguji para pelajar di sana dengan soalan-soalan yang seolah-olah merendahkan mereka. Pihak Ma'had juga menafikan mereka pernah menjemputnya ke sana. Kalau kita tengok daripada post Hazim Aflah, dia kata pihak kami menafikan kenyataan ustaz budak ni, MTAQ, maksudnya Ma'had Tahfiz Al-Quran Pulai Condong, tak pernah jemput beliau berceramah seperti yang disebutkan dalam video. Admin Ma'had Tahfiz Al-Quran. Kita terus baca. Saya juga sangat tak berkenan dengan ajaran Ustaz Muhaizat yang banyak karut-marutnya, tetapi dia bercakap dalam keadaan sedar lagi. Namun ustaz budak bercakap tentang sesuatu yang tak wujud, yang tidak wujud. Dulu dakwa Baboy
Ismail sepanjang akan mendengar kuliah dia dulu sebelum pergi mengajar. Ada juga orang sebarkan videonya yang mendakwa antara tanda orang alim nak meninggal dunia ialah Allah akan jadikannya menjadi pelupa. Dia dakwa almarhum Tok Guru Haji Loh Lubuk Tapah tak ingat rakaat solat sebelum terlupa. Mungkin tanda nak meninggal juga. Dia nak dakwa dia seorang alim. Dan saya sangat sedih apabila dia huraikan tentang nahwu saraf. Sangat tak padan dengan dakwaan-dakwaan dia sebelum ini. Ini belum diuji di hadapan Tok Guru, soalan spontan lagi. Masalah. Dia berceramah pun isu-isu ringan saja dan umum saja. Dan Abdul Qayyim Hadi keluarkan kenyataan Mahat Tahfiz Al-Quran wal Qiraat Pulau Condong. Pihak kami menafikan kenyataan Ustaz budak ini. MTAQ tak pernah menjemput beliau berceramah seperti yang disebutkan dalam video. Jadi daripada kenyataan Mahat Tahfiz berkenaan menunjukkan bahawa Ustaz budak ni telah menipu, telah berbohong. Sebab tu kita kena tahu bahawa ustaz-ustaz ni juga manusia biasa. Mereka juga boleh terpalit dengan pelbagai isu, termasuk dengan isu pembohongan. Ustaz Zulkhairi sebut, dia kata, ana setuju dia ada masalah mental yang kritikal sehingga sering berhalusinasi. Jadi dia memang pergi sekolah tahfiz dan lain-lain, cuma dalam alam lain. Khairatun Hisan kata sebab tu Ustaz Abu Usamah tahzir dia, walaupun Ustaz Abu Usamah ni lembut orangnya, tak suka bergaduh atau berdebat. Khairul Izzah Muhammad Yusof kata, sahabat anda kata masih di Yaman, dia datang melepak je, lepas tu pergi Saudi berjalan, then ke Tarim melepak semata, lepas tu kata pergi ngaji sana sini, mohon kuat. Ini kata dia, ni dakwaan dia. Wallahu a'lam. Sahabat-sahabat, itulah kenyataan tipu bohong yang telah dibuat oleh ustaz kita secara terang-terangan. Ini adalah satu kenyataan yang tak bagus, tak benar dan tak elok. Apatah lagi seolah-olah merosakkan nama budak-budak Mahat Tahfiz kita yang menghafal Al-Quran. Orang yang hafal Quran tidak diwajibkan untuk dia menghafal berapa banyak huruf alif dalam Quran, berapa huruf ba dalam Quran. Tak penting pun. Kalau hang tahu berapa banyak huruf alif dalam Quran pun, tidak memberikan apa-apa kesan dekat hang pun. Huruf ba dalam Quran pun tak memberikan apa-apa kesan pun. Bahkan tidak merugikan orang yang menghafal Al-Quran kalau dia tak tahu ada berapa baris satu muka surat berkenaan. Sebab apa? Sebab bab baris itu orang semua boleh tahu. Orang semua boleh kira sendiri. Hang hafal Quran ke tak hafal Quran? Tapi yang beza orang hafal Quran tak hafal Quran ialah tebuk. Iaitu hang kena tebuk ayat Quran. Ustaz-ustaz nak pergi uji kepada budak-budak yang menghafal Quran, senang saja. Hampir tebuk ayat tu. Hang baca pada permulaan ayat, minta dia sambung sampai ke sudah. Yang tu menunjukkan kualiti dia menghafal Al-Quran. Bahkan saya juga dapati ada ramai daripada kalangan anak-anak tahfiz kita yang telah menghabiskan pengajian 30 juzuk Al-Quran, telah menghabiskan hafalan 30 juzuk Al-Quran, tetapi mereka tidak ada inisiatif yang seterusnya, sehingga mereka punya hafalan sebelum ni dekat Mahat Tahfiz, mereka tidak berjaya untuk mengingati hafalan berkenaan. Itu perkara common yang berlaku pada hari ni yang ustaz-ustaz kita kena selesaikan. Tetapi bukanlah merendah-rendahkan orang-orang yang mengajar dekat Mahat Tahfiz, bahkan khusus kepada Mahat Tahfiz Pulau Condong, sehingga seolah-olah orang Mahat Tahfiz ni tak tahu apa-apa. Bahkan seolah-olah ilmu yang mereka mengaji sini adalah ilmu yang rendah saja. Apa yang dia mengaji dekat Tarim, itulah yang paling tinggi, itu yang paling hebat. Ustaz ngaji gitu mana Allah, mari mana ilmu, kata mari di Tarim. Sebab ulama Tarim kata sikit yang mengaji Tarim lebih baik satu laut mengaji ilmu tempat lain. Satu sikit awak mengaji dekat Tarim lebih baik daripada awak mengaji selaut satu lautan daripada tempat yang lain. Dia nak pergi tunjuk bahawa mengaji Tarim ni hebat, mengaji Tarim ni bagus. Saya tak ada masalah kalau hang nak pergi angkat tempat mengaji hang. Orang lain pun ada tempat mengaji mereka dan mereka pun nak mengangkat. Saya mengaji dekat Al-Azhar. Kalau tanya bab tempat mengaji, saya akan kata Azhar, tempat mengaji Azhar paling bagus. Tidak ada tempat yang lebih baik untuk mengaji agama melainkan dekat Al-Azhar. Al-Azhar adalah tempat the best, sangat wasati, sangat bagus. Ulama-ulama sangat ramai. Ulama-ulama adalah tokoh-tokoh besar dunia yang memberikan peranan di dalam pandangan-pandangan utama di atas muka bumi ini. Al-Azhar daripada dulu sampai ke hari ini menjadi tamadun ilmu. Saya boleh sebut macam tu sebab saya mengaji dekat Al-Azhar dan saya sangat berbangga dengan Azhar. Itu tak menjadi masalah. Awak mengaji kat Tarim, awak angkat Tarim. Saya duduk Azhar, mengaji kat Azhar dan angkat Azhar. Orang mengaji kat Jordan, dia sambung mengaji dekat Jordan, dia angkat Jordan. Orang mengaji UIA, UM, Unisyams, mereka angkat UM, Unisyams dan sebagainya daripada universiti-universiti tempatan, tak ada masalah. No issue hal berkenaan. Tapi jangan bohong. Jangan bohong. Jangan melampau. Sampai seolah-olah nampak begitu exaggerating sangat. Setakat sebut ini tempat yang paling bagus yang saya pernah temu, saya pernah belajar. So tak ada masalah. Tetapi kalau hang angkat
dekat lebih daripada yang sepatutnya, itu akan menunjukkan tanda-tanda bahawa awak tidak amanah dengan ilmu. Demikian juga awak nak membangga-bangga sesuatu yang awak tak perlu banggakan. Saya ingat dekat Al-Azhar dahulu, ada guru saya sebut, dia kata, jangan awak bergantung kepada Al-Azhar, tetapi biar Al-Azhar yang bergantung kepada awak. Saya tak faham, tapi apabila guru saya memberikan ulasan berkaitan tentang hal itu, beliau menyatakan bahawa kalau awak menyandarkan kepada Al-Azhar, awak mengandalkan Al-Azhar, awak bergantung kepada Al-Azhar, jadi pergi mana-mana awak akan kata, saya mengaji Azhar, saya mengaji Azhar, anak Al-Azhari, sehingga awak akan mempertahankan diri awak dalam apa jua keadaan. Awak akan kata, takkanlah aku salah, aku mengaji ke Azhar tau. Sampai ke tahap begitu. Tetapi guru saya kata, sepatutnya Al-Azhar lah yang bergantung kepada kamu. Bagaimana Al-Azhar bergantung kepada kita? Kita itu adalah orang yang hebat, kita itu adalah tokoh, kita adalah seorang yang kritis di dalam ilmu, sehingga orang bertanya-tanya, ini ustaz ini, budak ni, dia pergi mengaji dekat mana ni? Bila orang pergi check background pengajar dia, rupanya dia belajar dekat Al-Azhar. Itu menunjukkan bahawa Al-Azhar bergantung kepada kita, bukan kita bergantung kepada Al-Azhar. Dan ini terpakai kepada semua tempat pengajian ilmu. Semua tempat pengajian ilmu ada plus, ada minusnya. Dekat Al-Azhar pun sama, daripada sudut pengajian ilmu, kita kata mungkin ada plus dia, ada minus dia juga. Banyak benda macam dulu zaman saya tak ada jam kredit, sehingga ramai daripada kalangan ustaz-ustaz kita tak pergi kelas dan sebagainya, hanya datang waktu exam sahaja. Daripada sudut prasarana, zaman saya dulu sangat teruk, kita ambil exam dekat sebelah tandas sahaja. Itu minus dia. Dan ada plus dia, banyak plus dia yang telah diketahui, tak perlu sebut pun orang tahu dah tentang kelebihan Al-Azhar. Pun begitu sahabat-sahabat, kita kena sedar tentang hakikat itu. Bila kita nak angkat sesuatu, pastikan kita angkat dengan sandaran. Kalau sekadar nak pergi angkat tu dengan maksud seolah-olah tempat lain lebih rendah, macam cerita yang ustaz budak tu sebut, seolah-olah mengaji dekat Tarim adalah the best, adapun yang kat tempat kita ni tak berkualiti, sehingga tanya huruf alif berapa pun tak tahu, bilangan baris dalam satu muka surat tak tahu, bilangan muka surat dalam satu juzuk tak tahu, di dalam satu Al-Quran itu ada berapa ayat tak tahu. Yang tu nak pergi kata bahawa Tarim lebih hebat, saya rasa itu tak hebat. Kalau nak Tarim lebih hebat, bagaimana dia menunjukkan kepada kita kualiti hafalan itu, ataupun kaedah yang dia gunakan itu menyebabkan orang kuat di dalam hafalan. Mungkin itu menunjukkan kehebatan pengajian di Yaman ataupun di Tarim berbanding pengajian kita di Malaysia. Itu okey. Tetapi yang ustaz ni sebut, ini dah salah. Selain dia berbohong, dia terima jemputan daripada pihak Mahat Tahfiz Pulau Condong, dia telah mereka-reka cerita, dan reka cerita tu pula cerita yang cukup-cukup fantasi, cukup-cukup tak bagus, dan yang keempat, membawa nilai yang tidak bagus. Sebab tu sahabat-sahabat, kita selalu ingatkan kepada semua orang di dalam projek memandaikan umat dengan ilmu, apa yang kita dengar belum tentu betul, walaupun orang itu pakai serban, pakai kopiah, bercakap anak enta dan seumpama dengannya. Sebab kita dalam projek memandaikan umat dengan ilmu, kita kena cerdik. Nabi SAW sebut, kafa bimar'i kadhiban an yuhaddisa bikulli ma sami'a. Cukup seseorang itu dianggap sebagai pembohong bila dia ni sebut saja apa yang dia dengar. Yang ni ada hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Demikian juga sahabat-sahabat, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra ayat 36 yang saya selalu baca, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hati-hati dengan apa yang kita dengar sebelum kita sampaikan. Semak dulu baru sebar. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Beli Sahih Bukhari, stok sangat terhad sekarang ni, RM655. WhatsApp saya terus, saya letak nombor WhatsApp di bawah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.